Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya akan share lah sikit-sikit tentang basic setting motor. Basic setting motor ataupun kenderaan-kenderaan lain lah, tapi kebanyakan kita fokus pada motor lah. Tentang macam mana nak setting low end setup dengan high end setup. Macam tu lah, lebih kurang perbezaan antara low end dengan high end setup ni. Lebih kepada penggunaan cam lah. Kita akan fokus pada cam. Cam apa yang kita guna untuk low end setup dengan cam apa yang untuk high end setup. And then dia punya karakteristik power. Ada orang kata low end setup ni top speed rendah apa semua tu, tapi dia gagah. Apa itu maksud dia? Ataupun yang kita kena pakai cam racing kan, cam Omar, cam racing lah, jadi top speed naik. Apa je tu, tapi lemah lah sikit. Macam pick up korang dia long lah. Memang highway lock sedap lah. Bila dapat 100 GPS tu memang lekat tinggi. Memang laju lah orang kata. Laju. Macam mana nak set up yang mana kita ni untuk kegunaan harian ataupun jadi. Ini adalah option sahaja. Tak ada pun nak orang kata kamu kena buat low end, kena buat high end. Tapi saya nak cerita kelebihan dan kelemahan lah. Orang kata just kongsi. Tak ada kelemahan sebenarnya. Semua kita fikir pasal kelebihan lah. Okay, mengapa kilang di setting yang low end torque, mengapa kita ni modify nak menjadi high end torque. Salah satunya senang je lah, speed lah kan. Okay, jadi kita pergi satu-satu lah. Torque camshaft dengan power camshaft. Torque camshaft, power camshaft ni kalau korang boleh refer kat internet, dia banyak cerita pasal motor Harley-Davidson lah. Harley-Davidson macam tu lah. Tapi sebenarnya tu dua-dua low end torque sebenarnya. Power camshaft pun sama juga. Cuma hari ni nak cerita pasal power camshaft ni, enjin high end macam Ducati RPS sampai 15-16,000 tu kan. Macam tu. Enjin kita pun sekarang ni LC sampai 12,000 kan. Mengapa? Apa yang menyebabkan dia pergi ke power kat situ? Okay, tu je. So hari ni perbezaan yang pertama kita akan tengok torque camshaft dengan power camshaft. Dari segi power dia adalah dia punya result kalau kita setting dekat dyno lah kan. Dua-dua ni walaupun korang tak pernah dyno, tapi korang akan dapat result torque dia lagi tinggi daripada HP dia. Torque ni pula foot pound lah, bukan newton meter. Foot pound. Foot pound. Foot pound maksudnya kaki kaki pound. Kaki pound. Pound tu apa? Tapi foot pound lah. Foot pound tinggi. Kalau kau pakai newton meter dia tinggi lagi ni lah dia. Tapi apa-apa pun newton meter ataupun foot pound dia lagi tinggi daripada HP. Contoh HP dia 30 HP, tapi newton meter dia 40 ataupun dia punya foot pound dia tu 32. Tinggi 32, tapi HP 30 ke. Tinggi. Tu memang setting low end torque. Macam mana pula dengan power camshaft ni? Okay, dia ni HP lagi tinggi daripada torque ni, semua orang tahu ni. Ni semua result dyno kat motor, kat mana-mana dyno, kat Sentul ke kat mana, memang HP lagi tinggi daripada torque. Foot pound kita torque ni kita pakai foot pound lah, senang cerita. Foot pound tak pakai newton meter, pakai foot pound. Lagi tinggi. HP lagi tinggi daripada tu. Tu biasalah kalau HP 30, foot pound dia torque dia dalam 19 18. Kalau HP 40, torque dia dalam 21 macam tu. Tu biasa tu. HP lagi tinggi daripada tu orang kata power camshaft. Yang tu torque speed. Tapi bawah tu kurang sikit torque. Sepatutnya spek yang sama boleh torque yang lagi tinggi. Boleh setting yang ni. Tapi tak apa, nanti cerita mengapa orang setting belah sini, mengapa orang tak setting belah sini. So biasanya even sekarang ni kilang pun setting belah sini kat arah sini dia moderate tengah. Setting kilang dah sini sebelah lah, CR sebelah. LC pun sekarang ni kilang standard, kilang CR dia sebelah. Tak ada dah bawah 10. Dulu je orang setting yang ni. Mengapa yang motor dulu sedap, bawa laju, sedap pergi pasar sebenarnya. Motor sekarang ni sikit-sikit overheat, leaking lah, kena ada water cooler lah, kenapa lah? Sebab CR dia dah masuk sebelah dah. Macam tu lebih kurang. Tapi tak apa, kita go yang kedua pula. Untuk torque camshaft ni, cam dia tu profile dia macam mana? Iaitu cam duration dia below 220 degree. Valve duration lah bagi cam. Kalau cam 240 lah, tapi die dapat 220. Yang die tu 220 ke bawah, iaitu IVC dia bawah 35 degree. Okay, kalau cerita pasal IVC yang video-video sebelum ni lah. Contoh kalau IVC 35, kalau SA 105 35 5 open close 35.
Jadi cam ni adalah 40 campur 180 220 lah maknanya. Ni LSA 105 dan ke bawah. Ni syarat dia untuk top camshaft. IVC 35 LSA 105 dan ke bawah. Jadi memang kalau IVC ni 105, kalau IVC 104 tolak 2 degree sini jadi 33. Ni jadi tambah 2 7. Ni LSA 104. Macam tu. Kecil ni. Aku kata dah kan IVC dia bawah 33. Ni semua low end top punya setup. Low end. CR bawah 10. So nanti. Lepas tu untuk power crankshaft pula, duration dia memang ke atas 240 degree ke atas. IVC dia starting 45 dan ke atas. Tu high end dah. Memang RPM lebih pada atau 8,000 9,000 kita lock tu. Bila kita throttle lock memang RPM dia lebih 8,000. Throttle lock. Kita lock throttle tu memang lebih 8,000. Yang ni kalau kita lock throttle RPM dia bawah, tak silap aku 5-6,000 gitu lah. 7,000 lah. Bawah 7,000. Lock throttle dia bawah 7,000. Ni 8,000 ke atas. 8,000 dan ke atas. Ini 7,000 biasanya. Rendah lah. Tapi padu yang ni macam mengerang lah. Dia pergi ke atas. Tapi laju yang ni daripada yang ni. Tapi dari segi nanti stability dia sedap yang sini lah. Stability sedap. Nak pegang yang ni bila kita lepas minyak nak pergi balik tu dah tak ada mood dah. Macam tu ada pegang. Yang ni ada mood. Stop and go ada mood sikit lah. Memang ada je power. Tak mengerang sangatnya. Gitu je dia. Ini tinggi. Gitu je. Lepas tu compression ratio dia untuk top camshaft ni bila dah kita kan dah belajar dulu sebelum video-video ni. Kalau IVC 35 memang below 10 lah. CR dia 10 lah. Maksimum pun 10. 9.8 gitulah. CR dia bawah 10. Manakala untuk high end punya above 11. Tapi bang, kalau yang tengah-tengah tu antara ni sebelah ni 10 kan. 10 antara sebelah tu. Tu orang panggil mid range. Mid range lah yang standard kilang pakai sekarang. CR sebelah tu lah. 10 point lebih, 11. Macam tu lah. Tu mid range lah tu. Dia duduk tengah-tengah antara tu. Mid range tu dia bermain dekat, nanti graf Danon dia ada silang dia. Kat 5252 RPM. Yang tu dia bermain kat mid range. Mid range silang. Di mana graf top dengan graf HP bersilang pada kita guna foot pound, dia akan bersilang kat 5252 RPM, 5252 RPM. Manakala kalau kita pakai newton meter, dia akan bersilang dekat 7123 RPM. Bersilang kat situ. Tapi kita tak payah pakai newton meter tu. Kita pakai foot pound. Foot pound dia akan bersilang dekat 5252. 5252 5252 RPM. Bersilang situ kita pakai foot pound. Okey. Compression ratio dah. Power range dia low hingga mid. Daripada starting kita pula dari idea tu pula tu daripada hingga separuh throttle lah. Orang kata mid range ni separuh throttle memang padu. Half throttle pun boleh dapat dekat-dekat dengan top speed lah. Tapi bila kita pula habis tak naik banyak pun, naik sikit. Contohnya separuh throttle dapat 120 GPS. Kita full throttle daripada separuh throttle tu, full throttle naik 10 130 je. Manakala power range pula daripada tengah tu hingga ke atas. Api yang atas top speed. Macam patut pegang atas tu. Api yang top speed dia kalau sini CC sama 2 ni. Yang ni top speed boleh dapat 14 lebih. 14 15. Yang ni top speed 13 je. Tapi pergi dulu, yang ni pergi dulu. Power yang ni dan bunyi dia masa 13 gitu je. Yang ni kalau kelajuan sama 13, yang ni mengerang sikit. Sprocket pun kena ringan sikit. Di high RPM. Kalau pakai sprocket berat tak mampu tarik. Yang ni. Kalau dari segi beban, contoh nak bonceng orang, setting ni setting low end top lah. Yang ni tidak digalakkan untuk bonceng. Boleh bonceng tapi kena gear 3. Orang lain pakai gear 4, ini pakai gear 4, ini pakai gear 3. Kalau naik genting tu, setting yang ni pakai gear 2, 3, 4. 2, lepas tu pakai 3, lepas tu sekejap-sekejap je pakai 4. Bermain 2, gear 3, gear 2, gear 3, gear 4 jarang-jarang. Yang ni main gear 3, gear 4, gear 3, gear 4. CC sama tapi setting lain-lain. CC sama, semua sama. Yang ni setting low end, sini high end. Yang ni sprocket lagi berat pakai. Yang ni pakai sprocket ringan. Dia bermain RPM tinggi. Lagi tak dia lebih pada 10k biasa RPM dia orang setting ni. 9,000 tu biasa. 10k ke atas tu tu up lagi lah tu. SNY suku. So peak top at RPM below 5252. Dia punya top paling tinggi biasanya bawah 5,000. Bawah daripada persilangan antara top dengan HP. Peak top dia. Top paling tinggi dia. Dan dia ni
biasalah bila pit torque lagi sebelum pada tu, jadi HP dia drop cepat awal. Drop awal, jadi HP tak boleh lebih. Jadi torque lagi tinggi daripada HP je. Dalam foot pound dia. So, untuk yang ni pula, pit torque at RPM higher, above 5252. Lebih pada titik persilangan. Lepas pada dia bersilang, torque dengan horsepower tu bersilang, masa tu torque lagi naik. Tengah naik lagi. Dia makin naik. Yang ni, masa kat persilangan ni, dah drop sebenarnya. Dah drop. Kat titik silang dah drop. Power dia keluar awal. Tapi torque dia sangat, nanti aku tunjuk graf-graf banyak lah. Tapi kalau boleh tengok kat internet, graf dia, data sebenar dia. Memang torque dia, kalau low end torque dia memang gila tinggi. Torque dia memang, orang kata contoh kalau spek kita ni 100cc, kalau buat low end torque sama dengan 150cc. 100cc sama dengan 150cc high end. Torque dia pada RPM yang sama. Jadi orang kata bawa 100 motor 100cc tapi pergi dia macam yang tadi Waisuku tadi. Waisuku standard gitu sebabnya, sebab dia low end torque. Waisuku tu high end torque, bawah RPM bawah tak ada apa, kosong. Rasa macam cc kecil. Tapi bila kita peralok throttle RPM tinggi, baru dia datang power dia. Lambat lah yang tu. Sebab tu daily use memang orang pakai low end torque lah. Tapi nak setting dia susah. Sebab barang low end torque tak ada jual tau. Dia cam standard. Cam standard dia mana ada, kalau kau beli cam racing semua degree tinggi. So macam mana orang nak setting low end torque? Memang tak heran lah. Apa low end torque sekarang, semua orang PMP semua barang-barang yang high end kan. Memang betul, aku sokong benda tu. Sebab tu kalau Modi je memang high end, memang 12 ni. Sebab tu aku cuba beritahu ni sebagai option, di mana kalau ada, biasa orang-orang lama, orang lama dulu tak ada jual cam racing ni, dia pakai cam asal. Jadi dia orang akan alter, dia akan besarkan piston akan stroke, tapi CR sama, CR 9 kilang, dia naik piston pun CR pun 9, cam sama. Cuma valve dia pergi hantar machine shop untuk besarkan valve je, cam sama, cam dia tak kacau. Jadi CR maintain. Masa tu padu tu betul, kita selalu dengar ES5 tapau, ES5 Modi 56 jet 5657 56/57 lah, 56/57 Wave 125. CC berapa? CC kalau korang kira 56 bore stroke 57 baru 142cc. 142cc tapau 185cc selamba. Tu pun tak apa. Ada orang kata boleh tapau, tak payah pakai stroke 57, pakai 56 standard Modi je. 56 stroke 49.5 pun dah tapau dah. Sebab dia low end torque boh. Spoket kecil je. Apa yang gede-gede gitu je. Dia memang dah lah motor dia. Yes, ringan sikit lah. Kata motor ringan tu dah. Okay, sekarang ni kita fikir pasal CC. Tak sampai 185cc. Tapi dah tapau motor 185cc standard. Kira CC tau. CC. Jangan tengok standard pun. Jangan kira standard. CC. Okay. Lawan CC je dulu. Kalah dah. CC baru 140, dah kalahkan 180cc. ES5 nak dapat 180cc kena block 62 stroke 61 at least. Ataupun 62 dah lebih lah. 18 lebih lah. 182, 185. Nak dapat 180cc. Spek 62 boh. Spek 62 tu memang pacak gila lah. Memang aku rasa boleh tapau 200cc. Macam tu, faham? Sebab dia low end torque. Sebab ES5 ni tak ada cam tinggi-tinggi, melainkan custom. Cam dia jipuk-jipuk. CR dia bawah 12 lebih sikit je pun dah ketat dah. Bawah 12 memang dia pergi dulu lah. Memang keluar pergi dulu. Sprocket pun kecil, 4 gear je. Tarik. Mana ada orang lama alam motor dia banyak Modi pakai gearbox asal. Gearbox dia jarang kacau sangat. Dia bagi customer dia hantar, dia buat laju gearbox asal je. Sebab boleh tarik. Gearbox asal tu kira berat lah tu. Gearbox asal tu berat. Okay. Tu je. Okay. Jadi pita dah dapat dah below. So graf ni, berkaitan dengan graf kita share sikit lah. Kongsi sikit. Ni basic je. Biasa korang dah biasa dengan graf kot. Geng-geng dyno sekarang dah gila-gila dah. Aku pun dulu main kereta je. Kereta pakai Newton meter banyak tau. Aku jadi confused sekarang. Banyak pakai LB. Aku pelik. Biasa kan Newton meter tu sebab high peak. So sini kita buat, belah sini kita buat torque. Torque pula kita buat. Tak ada torque ke horsepower, tak kisah torque. Belah sini lah. Torque Okay, torque foot pound foot pound F LBS. Foot pound HP. Sini HP lah. HP. So skala dia sama 1 2 3 4 5 6 lah. Okay, kita ambilkan sama lah kan. Kita sebagai level lah. So sini kita letak 10 20 30 40 50 HP lah. Okay, yang ni pun sama 50 LBS.
Sama je lah. Kita kira kita contoh. So ni RPM. Kita start sini. Kita start 1000 lah. 1000 RPM lah. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Kita start gini je. Okay, jadi kita kira torque dulu. Torque untuk low end, kita buat colour merah. Tak apalah, merah biru je lah. Okay, torque kita kira torque. Torque biasanya untuk low end, dia start tinggi dah. Kat 2000 ni tinggi, kita letak lah. Torque dia ni dekat contohnya 40, 30. Torque dia 30. Contoh 30 kat sini lah. Dia RPM dia rendah 30 tu, dekat dalam 3000 je. Okey, contoh kat sini peak dia. Jadi dia starting dia gemuk dah. Gemuk. Gemuk. Lepas tu dia akan drop. Drop gitu kan. Peak dia 30. Kat 5000 dia drop dah. Sini. Okey, ni untuk low end torque dulu kita cerita low end torque dulu. Tapi HP dia pula memang daripada bawah ni rendah lah. Rendah. Lepas tu bersilang dekat sini. Kat 5200 sini lah silang. So sini silang. Lepas tu drop. HP dia paling-paling gini je. Sini lah HP dia. Nampak tak? Torque dia sini 30. HP dia kat sini lah contoh. Dia sini naik sikit sini. Sini bawah. So ni 30, yang ni letak sini. Dia akan jadi bawah. Tengok graf ni pun dia tahu. Sini tinggi sikit, sini bawah sikit. Jadi HP lebih rendah daripada torque. Torque dia tinggi, HP dia rendah. Biasa akan dapat graf itu. Dia bersilang dekat sini. Seperti aku cakap, low end torque, dia punya peak torque dia sebelum 5252 RPM. Bersilang kat 5252, tapi torque dia sebelum ni, dia bermain kat bawah. RPM bawah ni pula dia pergi. Tarik gear memang change dalam ni je. Dah dapat dah 100 dah. 100 km sejam dah. Itu low end torque. Tapi kalau lock bang, kita lock throttle untuk enjin macam ni, kat mana bang? Biasa kat 6000 lebih 6000, 7000 je. 7000, 7600 lock. Tapi pergi laju pergi dulu dah, duduk depan dah. Lepas tu lock throttle. Top speed 13 je. Tapi tak mengerang lah. Sebab RPM rendah 6500 contoh. Gitu je. Tapi kalau laju tinggi 13 tegak. Tak payah tunduk motor macam ni tak payah tunduk. Kalau lock and tak payah tunduk. Lawan jangan. Maintain. Sampai Melaka, sampai mana gitu je. Itu. Lepas tu traffic light, start balik, laju. Gear 3 tak payah drop, nak pintar maintain kat sini lah. Pulas ke tu. Itu pintas. Tak payah drop gear. Yang ni setting low end tak payah drop gear, tak payah. Dia memang pakai gear 3, maintain je gear 3. Drop walaupun apa yang rendah gear 3. Gear 2000 apa yang nak pindah kereta, biasa kena drop. Ni tak payah. Pulas je. Dia low end torque. Sebab tu setting ni orang suka gear 3. Celah pun gear 3. Pulas ketul, lari pula laju. Macam tu. Tak payah drop gear, tak payah main gear kat situ. Low end torque setting. Jadi dia torque dia ni, biru ni torque, merah ni high HP. HP dia nak naik tapi tak lepas lah. Sampai sini mati dah. Sebab torque dia dah drop. Torque drop, HP drop lah. Dia tarik sekali. Jangan tarik sekali ke bawah. Jadi torque dia lagi tinggi daripada HP. Yang ni low end torque. Okey, manakala high end pula, torque dia start rendah. Start dia rendah sikit. Okey, kena graf lain lah. Tapi dia akan bergerak rendah. Okey, kita banding graf. Biru ni adalah torque. Okey, so torque dia starting setting. CC sama, cuma setting low high end torque. Dia akan start rendah kat sini. Kat sini ni torque torque sini. Okey, sini torque tu naik. Lepas tu drop. Bawah dia macam drop landai gitu. Okey, gitu Okey, terlebih ni sebab RPM high end kan tinggi, 8000, 10000. Okey, tengok graf ni. Fokus pada garis ni Aku ambil garis yang landai ni sikit. Okey, ni Okey, fokus ni Ni torque. HP dia akan bersilang tempat yang sama. Kat sini. Okey, naik sikit HP dia naik kat sini. Gitu. Okey. Macam gitu sikit. Tapi dia takkan lebih pada ni. Kalau spek yang sama, dia akan duduk kat sini. Torque dia takkan lebih. Torque dia. Biasanya torque dia akan kurang. Tapi dia akan mendata. Mendata susah nak turun torque dia. Sebab tu HP dia makin naik. Dan dia titik persadangan dia, HP dia akan pergi dan bersilang dekat sini. Naik lagi tinggi daripada torque tak ada torque. Dia akan melebihi daripada torque. Naik HP. Lepas tu baru drop balik. Kat drop tu kita akan kira. Bila dia drop tu kira. Stop lah situ. Torque dia duduk bawah dah. Dia akan lebih. Torque high HP lagi tinggi daripada torque. Torque dia mendata je bawah. HP akan naik
Tu high end. HP lagi tinggi dari torque. Tapi torque dia takkan lebih daripada yang tadi tu. Torque tadi tu dapat dalam contoh 30. Tapi setting yang sama, torque peak biasanya akan turun dalam 25 foot pound. Tapi HP dia macam tadi tu mungkin 30, HP 25. 25 HP tapi peak torque dia dapat 30 foot pound. Low end torque. Tapi bila kita setting high end, enjin yang sama, kita setting high end, tukar CR dia tu nak bagi match balik. Mungkin torque dia dapat 25 terbalik, tapi HP dia 40. Jauh gila. HP 40. Sebab torque dia tu mendatar, tak drop. Mendatar sampai ujung. Tu bagus. Tapi masalahnya setting gitu sacrifice low end torque korang yang jenis drop gear high end, RPM tinggi. Kalau bawa kat jalan-jalan macam sempit-sempit ni, banyak main gear rendah sebab nak tarik kat RPM tinggi. Sebab kawasan bawah ni bobok orang kata ni, macam tak berapa bagus. Kat RPM bawah 5,000 ni tak berapa bagus. Lebih pada 5,000 bagus. Manakala low end torque 5,000 ke bawah bagus. Atas pada 5,000 dia macam dah start kita locking dah tak ada pergi tak kata macam putus nafas tapi dia bagus. Dia jalan jauh, dia control, dia punya temperature tak panas apa semua untuk lay on top. Power dia kalau kita tengah pecut tukar gear memang sedap dia tapi kalau yang ni tukar gear kat belakang, tukar gear mesti jangan drop daripada 5,000 ni. Sebab power dia dah atas pada 5,000. Kalau berat tu. Sebab tu dia kena tarik lepas pada RPM yang kita sedap tu, baru tukar gear seterusnya duduk dalam area ni. High end dengan low end. Tapi kebanyakan barang aftermarket semua setting belah sini tak ada dah sini low end. Low end ni sebenarnya cerita dia sebenarnya sedap. Bila CC besar, kau pakai CR dia macam bobber tau, macam motor Harley Davidson. Tapi tak ada orang setting dia tu. Setting tu hanyalah orang lama je. Pemain-pemain kampung dia buat setting tu untuk motor dia. Motor macam nak runtuh, kau tengok motor dengan plate patahnya. Tapi bila pun apa sedap motor dia, sprocket kecil je. Aku pernah tengok 16 sprocket belakang 28. Aku pakai 1630 sekarang. 1628. Biasa 28 aku ganding dengan 15. Dia lagi kecil. Spek tak besar sangat, spek 15 standard modi. Tapi dia pakai low end Low end apa? Pakai cam standard. Cam standard tapi outer cam cam tajam lagi. Tahu cam tajam tu apa? Aku share sikit cam. Cam biasa macam ni gitu. Gitu cam. Okay. Macam ni tumpul lah. Dia tumpul lah. Ni dia punya center lock macam tu lah. Lepas tu lifting dia tinggi ni kan. Lifting dia kan. Ni center lock. Okay. Lifting dia gini. Contoh lifting dia 5mm. 5.5mm untuk ES5. Tapi degree dia sama. Cuma dia tambah daging, bagi panjang sikit. Naik 1mm. Dia panggil cam tajam. Cam tajam ni biasa Toyota pakai. Toyota cam tajam. Cam tajam bermaksud high lifting, low duration. High lifting, low duration sama dengan konsep dia. Efek dia sama dengan kau pakai cam tadi 5.5 tapi valve kau besarkan. Sama je. Tapi orang dulu valve tak besarkan apa semua, dia akan auto kat cam tajam mungkin. Degree ni tak kacau, dia tambah je lagi. Lepas tu sambung panjang cam jadi tajam sikit. Cam dia kalau total bentuk macam ni, eye drop. Cam tajam ni. Ni cam tajam. Center loop kat sini. Degree dia kecil je. Tajam ni maksudnya degree kecil. Kalau gemuk bulat tu, gigi besar. Dah tinggi. Bulat-bulat kata atas. Tu high duration, high lifting. Yang ni high je, lifting je tinggi tapi duration dia kecil. Yang tu low end torque. Tapi dia padu sikit, lagi respon lagi cepat. Dia low end torque main RPM bawah 5,000 tapi cepat macam Virago. Yes. Virago Harley Davidson. Dia konsep sama sebab valve dia besar. Duration dia kecil. Dia short. Pendek. Dia tak ada tarik high end. Tu lah steady tu. Orang jalan jauh, orang steady lah, macu. Tak ada nak tunduk-tunduk. Dia memang lawan angin suka. Bawa tak laju sangat. Tak ada pakai 200 sama. Bawa 17, 15 je motor dia orang tu. Walaupun cc besar, 1000 lebih, ada yang 800 cc kan. Tapi bawa steady. Sebab dia memang untuk jalan jauh, sejuk. Tak pakai kalau motor-motor Harley Davidson lama mana pakai water cooler. Dia memang enjin besar pun pakai air cooler je. Sebab dia bermain kat bawah je. Tak main kat high RPM ni. Sport ni tak main lah. Dia orang steady. Sebab daily use biasa low end torque. Cuma tips dia untuk low end torque ni, bagi aku low end torque yang sebenar adalah bawah 10 CR dia. Ada orang kata sebelah tu low end torque tu. Tak, bagi aku 10 ke bawah, 9 lebih CR tu. Cam 220 ke bawah tu je. Setting dua barang tu dengan betul. CC berapa pun, kau setting macam tu low end. Kau boleh rasa power dia tu macam mana. Memang steady. Motor pun tahan lama. Start pun sedap. Idling pun sedap. Apa semua. Itulah konsep motor yang sekarang ni lah. Standard kilang. Dulu-dulu memang bawah CR bawah 10.
9 lebih. Sekarang ni aku tengok LC pun 11 apa semua kan. Jadi ada power. Sebab tu lah aku tak heran pun orang cakap motor ES5 lagi bagus, motor dulu lagi sedap, lagi power. Motor dulu kalau buat sikit dah power dah. Dia low end memang buat sekejap dah ada power dah. Power dia berkumpul kat bawah-bawah ni. Memang orang selalu hari-hari bawa api yang bawah ni. Mana ada orang nak tarik ni. Highway boleh lah. Highway bawa motor LC, motor apa nama 185 tu semua di king kat highway. Sebab dia orang kata nak jalan jauh kan, orang sekarang tu bagi motor yang high end nak jalan jauh. Tapi kita ni banyak guna sebenarnya kat sini sebenarnya. Nak stop and go daily sebenarnya banyak kat ni. Even highway pun tak slow sangat. Kalau kita upgrade sikit dapat ni sprocket kecil. Sprocket kecil memang main api yang 5500. Sprocket kecil. Sprocket tu LC pun tak boleh nak tarik. Boleh nak tarik 1628. Dia spek 56 lah. CC 122 cc je boleh tarik. 1628 boleh tarik. Sprocket gear 4 hidup pula tu. Low end je boleh tarik aku pernah kena hari tu aku buat high end. Spek 53 high end. 1528 gear 4 mati. 1528 gear mati. Lepas sekarang aku setting low end. Low end ni main api awal tapi top speed masa high end tu tak dapat pun 110 GPS. Dapat 108 GPS high end gear 4 mati tu. Aku drop sikit gear, dapatlah 110 macam tu. Lepas tu aku pakai low end, aku pakai sprocket 1528 tadi tu. Aku set up low end. CC sama. Cuma aku tukar head je. Pakai head besar sikit. Cam standard. Sebab nak drop CR kan. Jadi setting CR rendah. Masa tukar setting je. CC sama. Tukar setting saja low end. Aku dapat 116 GPS. Kata gear 4 hidup. Lepas tu bunyi steady. Dah gear ni kan. Sprocket berat kan. Jadi bunyinya tak mengerang. Gitu. Tapi gila 116 GPS. Tegak. 116 GPS tegak. Baru aku rasa low end power tu. Tu tak heran kalau 53 low end boleh tapau motor-motor biasa. Boleh duduk gang lah dengan LC. LC sama lah tu masa tu. LC tu sama parah. Tapi kalau up spec 56, LC tu kemungkinan kena tinggal. Kemungkinan dia boleh kejar. Tapi kena tunduk. Macam tu lah. Low end ni dia padu dia lain. Sebab tu jangan heran lah kalau ES5cc tak besar mana. Upgrade 56 baru 122cc. Boleh tapau lah motor-motor 135. Boleh tapau lah. Sebab dia ni motor ringan dan dia low end top tau. Sprocket dia kecil. Korang pun takut tengok sprocket dia. Bukan iklan tau. Memang boleh tarik. Iklan memang sprocket kecil tu dia orang boleh tarik. Memang gear 4 hidup kalau low end. Jangan tengok sprocket kecil ni saja je. Gear 4 tak pakai tu. Sampai gear 3 je. Gear 4 mati tu. Tak, dia hidup. Ada yang memang ada yang berlakon pakai sprocket kecil belakang kan. Sampai sprocket 26 belakang tu. Padahal gear 4 mati. Buat apa? Ada yang berlakon tapi kebanyakannya kalau betul-betul buat tengok motor lah. Memang dia betul boleh tarik sprocket kecil tu. CC tak besar kan. 56 standard modi. Memang betul 56 standard modi. Senang je. Kau rem je. Kalau tak ada gegar tu, gegar dia halus lembut, tak ada gegar langsung. Tu memang betul. Itu standard modi tu. Kalau gegar memang jack road lah tu. Gegar memang jack road sikit. Sebab dia gegar. Sebab tu dia orang tak. Tapi rem dia tak tinggi. Sebab tu pelik kalau ES5 ni PM above 10k. Pelik sikit lah. Memang kata jarang orang bawa 10k ke bawah. 9,000, 7,000 kalau buat high end lah. Kalau low end tu berlambat lah buat. Ramai orang buat. Aku pun pernah buat. Tapi sedap lah. Untuk seorang-seorang lah. Kalau nak berlumba, aku tak berlumba motor low end ni. Sebab tahu high end akan makan sikit. Sebab dia beza walaupun sikit. Lock total. Aku lock dapat 112 GPS, 120 GPS. Dia dapat 130. Memang aku kena tinggal je kan. High end menang. Walaupun aku pergi dulu. Sebab tu aku tak berlumba. Tak jalan ramai-ramai. Aku jalan seorang-seorang. Tapi sedap kat bandar memang orang takut nak kejar. Sebab kalau setakat celah-celah kat bandar tu tak sampai 200 meter 300 meter memang aku duduk depan lah. Betul traffic light kat KL ni pendek-pendek je. Traffic light sekejap memang aku duduk depan lah. Pula sampai dah. Aku pasal gear 4 dia orang baru gear 3. Kalau masuk gear 4 kena tinggal dia. Okay faham low end top dan high end top. Nanti aku tunjuk kalau ada rezeki insyaAllah aku on board lah setting low end top. Sekarang ni aku pakai terpulang nak pakai top camshaft ke ataupun high end lah. Banyak sekarang ni orang pakai. Kalau modi je high end lah. Sebab kita tak ada dah orang pakai modi buat apa pakai low end tak. Tapi kalau korang nak rasa, korang buat. Korang nak rasa, tak payah rasa yang CC besar. Kalau ES5 tu spek 53, head racing 2824, cam standard. Terai kau rasa macam mana. Kau pakai sprocket berat, kau pakai sprocket 1528 1528 ke ataupun 2.0 1530 ke, akan banding dengan yang high end tadi tu. Memang gear 4 dia hidup yang 15 tu. Memang sedap. Deg-deg sedap. Bunyi pun bulat. Cam standard Cam standard head 2428, spek 53.
Head tu cari yang head yang dome besar sikit. Nak drop lagi CR tu, kalau pakai yang padu pun tak ada masalah, pakai je lah yang tu. Tapi spek 53 lah. Kalau korang nak try sebelum saya nak up spek 56 ni bang, saya nak pakai lagi block 53 ni dengan head racing yang abang cakap tu. Tapi pocket valve check lah, kan terantuk kan, sebab pocket valve dia lain kalau head 24-28. Okay, boleh setting kat situ lah. Okay, boleh try untuk low and top cam standard spek 53 head racing. Tu untuk low and top. Nak rasa low and top. Gila 53 rasa lain sedap oh. Kalau 56 ni tanya sendiri 56 kalau buat lock and top. Tanya lagi 56 jet rope lagi lock and top CR9. Tema macam aku cakap, kalau boleh auto cam tu lifting naik tinggi sikit 6.0 ke, kan cam standard 5.5 kan, jadikan dia 6, tambah daging, tajamkan dia. Tambah daging sikit lah, ataupun buat custom. Tapi tak kisah pun kalau tak tukar pun, pastikan siap betul. Okey je, dia boleh support memang. Jimat minyak, padu, semua ada. Kalau nak try lah, kata si nak main, sebab tu aku ajak suruh main EX5 barang murah. Sebelum, walaupun kau ada LC apa semua, cari EX5 biji nak buat study. Aku rasa hari-hari kau pakai EX5 tu. Betul lah aku cakap, memang betul, memang sedap lock and top ni. Pulas pergi kacau orang sebelah. Tapi sedap lah. Itu saja untuk hari ni. Thank you. Assalamualaikum.